Usaha menaik taraf sekolah daif di Kalabakan dan Tawau akan ditangani melalui perbincangan bersama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kerajaan Negeri. Jaminan itu disuarakan Menteri Pendidikan Fadlina Sidek ketika ditemui dalam program tindak susul Parlimen di Sekolah Kebangsaan Kalabakan. Ketika ditemui wartawan, Fadlina berkata antara isu yang akan diutamakan adalah sijil menduduki bangunan OC yang dihadapi sekolah di Kalabakan dan Tawau. Perbincangan kita dengan kerajaan negeri ini diberikan keutamaan untuk menyelesaikan isu-isu ini. Jadi jangan risau, jaminan itu memang memang dalam proses kita, perbincangan kita setiap kali dengan kerajaan negeri, itulah antara topik ataupun subjek utama untuk kita selesaikan. Jadi sedang dalam proses, insya-Allah tidak ada perkara-perkara yang perlu dirisaukan kerana semuanya memang dalam proses tindakan kita. Dalam perkembangan lain, Fadlina memaklumkan kementeriannya sedang meneliti keperluan pembinaan asrama desa di Kalabakan sebagai langkah menjaga kebajikan pelajar khususnya di kawasan pedalaman. Ia termasuklah mempertimbangkan tawaran kerjasama dengan pihak Parlimen, DUN dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ini adalah salah satu inisiatif KPM yang baiklah untuk menyelesaikan masalah isu-isu berbangkit, terutamanya yang melibatkan sekolah ni. Dan kehadiran beliau ini sedikit sebanyak memberikan suntikan moral kepada guru-guru, kepada ibu bapa, ya, terutamanya yang berkaitan dengan isu infrastruktur yang telah lama kita buat, telah lama kita mohon. Koperasi Emas Tawau Sabah Berhad Kopemas menerima suntikan dana RM100,000 daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM melalui program pemerkasaan rantaian bekalan Koperasi Skop. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Tingan, Kopemas kini muncul sebagai antara koperasi kelas terbesar di Sabah dengan penglibatan aktif dalam sektor pemborongan, peruncitan dan pelancongan. Kejayaan ini membuktikan bahawa model perniagaan koperasi mampu berkembang pesat dalam pelbagai sektor ekonomi strategik. Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang memainkan peranan yang begitu baik di dalam mewujudkan koperasi di seluruh negara termasuklah di Sabah dan juga di Tawau ini. Seperti mana yang kita lihat pada hari ini, bimbingan guidance yang diberikan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah menjadikan Kopemas ini sebagai salah satu koperasi yang berjaya dan boleh kita banggakan. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan gudang Kopemas di Tawau. Pencapaian Kopemas turut diperkukuh dengan pemilikan bangunan sendiri hasil pembiayaan tabung modal pusingan SKM dalam memastikan kelestarian jangka panjang. Koperasi jana RM247.5 juta hasil penglibatan aktif 227 koperasi yang dianggotai lebih 52,000 ahli di Tawau. Lembaga Pengarah Institut Koperasi Malaysia Datuk Basari Sarkun berkata, nilai aset terkumpul koperasi juga mencecah RM134.6 juta dengan syar dan yuran terkumpul berjumlah RM9.6 juta. Ini menjadikan koperasi sebagai antara pemacu utama pembangunan ekonomi komuniti luar bandar yang mampu menoktahkan kemiskinan melalui model perniagaan koperasi. Dengan kesatuan dalam koperasi itu akan dapat membantu ahli-ahli koperasi itu dalam perniagaan itu untuk kita dapat membantu mereka dalam perniagaan dan sudah tentu dapat menoktahkan kemiskinan. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Bicara Ilmu sempena program turun padang ke arah memperkasakan koperasi Jom Ed Co-op 2025 Zon Sabah. Tambah Datuk Basari, koperasi memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus membantu ahli koperasi keluar daripada belenggu kemiskinan. Okey, manfaat dalam koperasi ni kita tahu dia dapat membantu dalam modal pusingan begitu kan, kami dapat secara tidak langsung kami dapat kembangkan perniagaan kami.
Bila saya buat koperasi ni, saya senang daripada pembekalan pekerja dan pembekalan bahan mentah seperti ubi kayu. Saya kumpulkan mereka dan saya tidak ada masalah untuk bekalan ubi kayu. Sebelum ni saya tiada koperasi dan bekalan ubi kayu selalu terputus. IKMA memantau 200 koperasi di seluruh negara dengan 64 program ditumpukan di Sabah bagi memperluas latihan keusahawanan, pengurusan dan kepimpinan kepada anggota koperasi di peringkat akar umbi. Kejayaan program Madani Rakyat 2024 Sabah tahun lalu meningkatkan keyakinan usahawan untuk membuka gerai jualan sempena program Madani Rakyat 2025 Sabah yang berlangsung di dataran Majlis Perbandaran Tawau sehingga Ahad ini. Tahun ini program disertai 120 usahawan satu daerah satu industri, 24 usahawan makanan dan minuman selera di Buah Bayu serta 9 usahawan trak makanan. Bertemakan menoktakan kemiskinan melalui keusahawanan, program Madani Rakyat 2025 Sabah kali ini menyasarkan kehadiran lebih 150,000 pengunjung. Usahawan yang ditemui yakin program ini mampu memperkuat potensi sekaligus membantu meningkatkan pendapatan mereka. Masa program Madani Rakyat yang pertama di Kota Kinabalu tahun lepas saya masuk juga dan tahun ini saya turun daripada KK ke Tawau untuk masuk program Madani Rakyat ni lah. Ya, sangat banyak saya dapat manfaat daripada program yang tahun lepas tu lah. Antaranya yang produk ni actually daripada satu Prisa, daripada keuntungan daripada Madani Rakyat yang lepas saya dapat buat lagi satu packaging untuk inilah yang cheese, Prisa cheese. Pertama kali dalam seumur hidup saya ikut join event paling besar lah. Sales saya masa tu mau juga dekat 6,000. Jadi ini kali kedua ini itulah semangat tu, biarpun jauh yang penting semangat ada. Saya sebagai belia muda, masa teman-teman saya pergi berniaga di Madani Rakyat di Kota Kinabalu, dorang dapat banyak pendapatan lah, meningkat dorang punya pendapatan. Saya sebagai belia muda, saya mau coba untuk masuk dalam bidang ni, usahawan ni untuk mendapatkan peluang. Saya mau rebut peluang ni. Ahli Majlis Daerah berperanan penting dalam membawa pembangunan khususnya di kawasan yang berpotensi dalam sektor pelancongan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Kunsalam berkata, ia termasuklah membangunkan kundasang dan ranau secara terkawal agar tidak mendatangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Ini satu kawasan pelancongan dan of course kita mau juga mereka kena lihatlah, kena tengok peranan-peranan untuk control development dia supaya tidak terlampau overdevelop yang di kawasan daerah ranau ni. Kalau tidak nanti bencana alam pun akan menjadi-jadi. Itu yang kita mau cegahkan semua. Datuk Dr. Joakim yang juga adun kundasang ditemui dalam Majlis Angkat Sumpah 18 Ahli Majlis Daerah Ranau sesi 2025 hingga 2027 di Kundasang. Tambah beliau sebagai entiti kerajaan peringkat ketiga, pihak berkuasa tempatan PBT mempunyai bidang kuasa tersendiri serta bertanggungjawab terhadap keputusan yang memberi kesan langsung kepada rakyat seperti pelesenan, pembangunan, kawalan hasil dan kelulusan teknikal. Justru pelantikan ahli majlis perlu berteraskan kualiti termasuk integriti serta kelayakan bagi merancang pembangunan mampan di kawasan berpotensi dan strategik. Sejumlah RM13,000 disalurkan kepada 10 keluarga yang terjejas kebakaran di Kampung Darau, Kota Kinabalu. Sumbangan Majlis Agama Islam Sabah Muiz dan Perbadanan Baitumal Negeri Sabah Baitumal itu bagi membantu meringankan beban mereka dalam meneruskan kehidupan harian. Exco Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pihaknya sentiasa bersedia membantu mana-mana pihak yang ditimpa sebarang bencana dan kesusahan. Mana-mana tragedi atau bencana yang menimpa, maklumkan segera dengan kita dan kita insya-Allah Majlis Agama Islam Sabah melalui bahagian zakat dan Baitul Mal juga Perbadanan Baitul Mal akan membantu bukan saja bencana kebakaran tetapi juga bencana banjir.
Beliau ditemui pemberita selepas mengagihkan sumbangan kepada 10 ketua isi rumah di Surau Nur Hidayah, Kampung Darau. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Misuruh selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Buma Wendy Kuching dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.